Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah saya, Dr. Madina, dan rakan-rakan seperjuangan saya. Terlebih dahulu, saya adalah Tuan Muhammad Akasha bin Tuan Anwar daripada kelas PPS2 1. Hari ini saya sedikit sebanyak akan mengulas tentang tugasan satu persembahan kami. Okey, boleh lihat di sini bahawa ahli kumpulan saya, iaitu saya sendiri, saudara saya Luqman dan saudara saya Irfan. Kami bertiga akan bekerjasama untuk mengulas sedikit sebanyak tentang tugasan kami. Saya masuk kepada bahagian pengenalan. Okey, terlebih dahulu kita perlu mengenal apa itu ketidakupayaan pendengaran. Apa yang saya dapat simpulkan bahawa ketidakupayaan pendengaran adalah satu keadaan di mana seseorang itu mengalami masalah untuk mendengar serta tidak dapat mendengar seperti individu normal. Ketidakupayaan pendengaran juga boleh berlaku dalam keadaan teruk, sederhana dan ringan. Okey, seterusnya saya masuk kepada jenis kehilangan pendengaran. Jenis kehilangan pendengaran ini dia terbahagi kepada 3 aspek, 3 jenis, iaitu yang pertama sensory neural, yang kedua konduktif dan yang ketiga campuran. Okey, saya masuk kepada bahagian sensory neural terlebih dahulu. Apa itu sensory neural? Sensory neural ni merujuk kepada kerosakan pada saraf pendengaran atau bahagian telinga yang bertanggungjawab untuk menukar bunyi kepada isyarat elektrik yang boleh diproses oleh otak. Yang seterusnya adalah konduktif. Konduktif ni pula ialah kehilangan pendengaran konduktif. Berlaku apabila bunyi tidak dapat mengalir dengan betul melalui telinga luar atau telinga tengah ke telinga dalam. Itu. Seterusnya adalah jenis kehilangan pendengaran campuran. Apa itu campuran? Campuran ni adalah gabungan 2 jenis kehilangan pendengaran yang lebih biasa, iaitu kedua-dua campuran yang saya sebutkan tadi, iaitu sensory neural dan konduktif, dibercampur menjadi satu, iaitu jenis kehilangan pendengaran campuran. Okey, saya masuk kepada bahagian seterusnya, iaitu ciri-ciri ketidakupayaan pendengaran. Okey, apa yang ada dalam ciri-ciri ketidakupayaan pendengaran ini? Apa yang saya dapat ambil ialah 5. Yang pertama adalah kehilangan pendengaran prelingual. Okey, apa itu kehilangan pendengaran prelingual? Iaitu kanak-kanak yang dilahirkan pekak pada awal kanak-kanak, iaitu sebelum mereka menguasai bahasa. Mereka sudah tidak dapat mendengar. So, kita boleh kategorikan mereka ni di bawah kehilangan pendengaran prelingual. Okey, yang kedua, kehilangan pendengaran postlingual. Okey, macam mana pula pendengaran postlingual ni? Postlingual ni kehilangan pendengaran selepas kanak-kanak memperoleh kemahiran pertuturan dan ekspresi bahasa. Okey, yang ketiga adalah kehilangan pendengaran bilateral. Kehilangan pendengaran bilateral ni menjejaskan kedua-dua belah telinga. So, kita boleh kategorikan individu yang mengalami kehilangan pendengaran pada kedua-dua belah telinga di bawah kehilangan pendengaran bilateral. Okey, yang keempat adalah kehilangan pendengaran unilateral. Yang
iaitu individu yang mengalami pendengaran normal pada sebelah bahagian telinga, manakala sebelah lagi mengalami kehilangan pendengaran pada sebelah lagi. Satu normal, satu tak normal. Kita boleh kategorikan di bawah pendengaran unilateral. Okey, yang terakhir, yang kelima, microtia astresia, iaitu kecacatan kongenital yang menjejaskan telinga luar. Okey, kita masuk kepada bahagian penilaian audiogram. Okey, sebelum tu, apa itu audiogram? Audiogram ni merupakan satu graf daripada hasil pemeriksaan pendengaran menggunakan audiometer oleh audiotoris. Okey, dalam audiogram ni terdapat ujian apa? Okey, apa yang saya dapat adalah dua. Ujian konduksi udara, ujian konduksi tulang. Okey, tujuannya pula adalah untuk mendiagnos individu yang mengalami ketidakupayaan pendengaran. Okey, kita tengok pula pada tahap pendengaran berdasarkan audiogram. Okey, tahapnya terbahagi kepada 5 tahap. Yang pertama adalah yang biasa, normal, pendengaran normal. Yang kedua, mild. Yang ketiga, moderate, severe. Dan yang terakhir, profound. Okey, di sini saya ada bawakan satu contoh audiogram graf audiogram. Okey, apa yang saya dapat tafsirkan daripada graf ini, tahap kehilangan pendengarannya, telinga kiri dan telinga kanan pada tahap yang sederhana teruk, iaitu severe hearing loss. Kalau dalam bahasa English, sederhana teruk. Okey, bagi jenis pula, jenis kehilangan pendengaran yang saya dapat dalam graf audiogram ni adalah sensory neural. Okey, kenapa saya mengatakan jenis kehilangan pendengaran ni adalah sensory neural? Kerana sebab julat konduksi tulang dan konduksi udara berada pada bacaan yang tidak normal, iaitu melebihi 10 dan ke atas. Seterusnya adalah ciri-ciri kehilangan pendengaran yang kita ada terangkan tadi. Apa yang saya dapat daripada graf ni, dia merupakan ciri kehilangan bilateral, yang bermaksud kedua-dua belah telinganya berada pada keadaan tidak normal. Okey, jadi kita boleh tengok tadi antara ketidakupayaan pendengaran yang telah saya terangkan. Kita masuk kepada implikasi ataupun kesan apa yang berlaku apabila individu ataupun murid itu mengalami ketidakupayaan pendengaran. Apa yang akan berlaku kepada diri mereka? Okey, yang pertama adalah mereka akan mengalami gangguan perkembangan bahasa. Macam mana gangguan perkembangan bahasa ni? Kerana pendengaran yang terjejas boleh menghalang kanak-kanak ataupun individu itu daripada memahami dan menggunakan bahasa dengan betul. Ini boleh mengakibatkan mereka mengalami kekangan dalam kemahiran komunikasi lisan dan bertulis. Okey, yang seterusnya adalah prestasi akademik mereka juga akan menurun. Kenapa akan menurun? Kerana kanak-kanak dengan gangguan pendengaran mungkin menghadapi kesukaran dalam menumpukan perhatian, memahami arahan dan menangkap maklumat dalam persekitaran pembelajaran. Ini boleh membawa kepada pencapaian akademik yang rendah bagi mereka dan mengganggu proses pembelajaran mereka di dalam kelas. Okey, yang seterusnya adalah gangguan komunikasi rutin harian.
Apa yang saya maksudkan di sini adalah apabila contohnya mereka tidak dapat mendengar dengan normal ataupun ada mengalami masalah pendengaran, semestinya mereka akan terganggu daripada komunikasi harian yang biasa. Contohnya kita hendak bercakap dengan mereka kurang mendengar ataupun tidak mendengar. Jadi mereka sukar untuk berkomunikasi ataupun sukar untuk mengalami komunikasi dua arah antara kita dengan kanak-kanak yang mengalami ketidakupayaan pendengaran itu. Okey, yang terakhir adalah pengasingan sosial. Apabila kanak-kanak ini mengalami ketidakupayaan pendengaran, mereka akan mengalami pengasingan sosial. Apa yang saya maksudkan di sini adalah contohnya apabila kanak-kanak yang mengalami ketidakupayaan pendengaran ni berada di sekolah. Kanak-kanak yang mempunyai telinga yang normal ataupun pendengaran yang normal pasti akan mengasingkan kanak-kanak yang mengalami pendengaran yang tidak normal ini, kerana mereka berfikir kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran ini menyusahkan ataupun susah untuk memahami konteks ayat, susah untuk berkomunikasi. Jadi di sini mereka akan mengasingkan ataupun menjauhkan diri daripada kanak-kanak ini. Seterusnya akan menyebabkan kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran ini akan terganggu emosi. Seterusnya akan ada masalah sosial, dan mereka juga akan mengasingkan diri daripada tempat yang mempunyai khalayak ramai. Saya rasa itu saja pembentangan pada bahagian saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada saudara saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan mengulas video yang telah kami pilih ini dan memberi sedikit pengenalan tentang video ini. Yang pertama sekalinya ialah video ini mengisahkan tentang guru dan anak didiknya yang mengalami masalah apresia. Okey. Kita akan teruskan dengan apa itu apresia. Apresia ni adalah satu gangguan neurologi yang menyebabkan seorang itu tidak dapat mengawal otot-otot atau motor dengan baik lah. Dan apresia ni terbagi kepada banyak jenis. Antaranya apresia bahasa yang dialami oleh Max ni. Dan apresia jenis bahasa ni merupakan satu gangguan yang dapat menyebabkan kesukaran bagi seorang itu untuk merancang apa yang ingin dia cakap ataupun pertuturan dia. Okey, kanak-kanak ini ataupun Max ni tadi, dia tidak dapat untuk mengawal dia punya kemahiran seperti otot, mulut dan lidah dengan baik lah, seperti murid-murid normal. Dan salah satu faktor yang menyebabkan Max ni tadi tak dapat untuk bertutur dengan baik ialah salah satunya berpunca daripada otak dia. Mungkin Max ni mengalami kecederaan semasa dia kecil atau bayi tersebut. Dia ada jatuh di mana-mana tempat dan menyebabkan otak dia tu tercedera. Antara yang lain, faktor genetik juga dapat menyebabkan masalah ataupun gangguan daripada otak yang menyebabkan Max ni mengalami apresia. Ataupun ada juga dengan seorang itu, Max ni juga mungkin dapat apresia daripada kelahiran yang tidak normal. Alright, so we want it whenever we can anticipate what Max should say, we're going to help him to say it and tell me yes. Yeah. Okay, wait, I want to make sure you're in there. Okay. Okey, berdasarkan video tersebut, kita dapat melihat bahawa Max ni
tidak dapat menyebut perkataan S dengan jelas. Seperti gurunya telah menyuruh Max untuk mengikutinya untuk menyebut perkataan yes. Dan Max telah pun mengulang perkataan lain yang berbunyi seperti yeah. Yeah. Di sini kita dapat simpulkan bahawa Max ni langsung tidak dapat menyebut perkataan S. Malah Max ini telah menggantikan perkataan S ni dengan huruf yang lain seperti A dan H yang berbunyi yeah. Ini mungkin disebabkan oleh Max ini tidak dapat untuk mengawal mulut dan lidahnya dan tidak dapat untuk membuat bunyi S dan berbunyi yeah. So it gets in place. And tell me that you want more cars. Cars. Nice job. Okay, I'm gonna get you some more cars. Okey, dalam video tersebut huruf konsonan yang seterusnya ialah T. Max juga tidak dapat untuk menyebut huruf T dengan jelas, akan tetapi pada keadaan-keadaan tertentu sahaja. Contohnya apabila huruf T ni berada di belakang, seperti perkataan what. Max ni telah menyebut perkataan what, want, macam tu. Dan menjadi perkataan lain T ni. Ataupun T ni telah hilang, want. Huruf T juga bermasalah bila ia digabungkan dengan perkataan lain seperti THR. Jadi tree. Max ni telah menyebut T dan tidak dapat untuk menggabungkan perkataan THR tersebut dan hanya mengeluarkan bunyi T sahaja. Alright, you want 3 cars? Yeah. Okay, now we want to script that. I want 3 cars. Say I. Say what? 3. Say T. Cars. Alright, so we're gonna... Okey, seterusnya kita ada huruf R. Di mana huruf R ni langsung tidak dapat disebut oleh Max ni. Contohnya cars. Bila gurunya menyebut cars dan Max ni mengulang dengan menyebut macam tu, dia langsung tidak dapat untuk menyebut perkataan R. Lagikan pula R ni, cars ni ialah perkataan gabungan daripada huruf R dan S, di mana S juga tidak dapat disebutkan dalam slide sebelum ini. Mummy. Say me. Good, say mummy. Mommy. Daddy. Say D. Good job. Say D. Good, now say da. D. Good, do it again. Da. D. Good, don't let him push out that medial consonant. So eventually, Nana, tell me ba. Nana. Do it again. Ba. Okay. Seterusnya kita ada huruf Y. Dan huruf Y ni bermasalah apabila huruf ini digabungkan dengan huruf konsonan yang lain. Kebiasaannya Y ni berada di belakang, dan apabila huruf Y ni berada di belakang, ia akan membawa bunyi E macam tu. Dan huruf ni kebiasaannya digabung dengan huruf DY, PY dan MY. Dan Max ni tidak dapat untuk menyebut perkataan papi, daddy, mami. Dan papi ni telah menjadi papi, daddy telah menjadi daddy. Dan untuk perkataan mami pula, dia telah menjadi mam. Akan tetapi Max ni, bila dilatih oleh gurunya dan gurunya menyebut ulang-ulang perkataan D tu, dia dapat menyebut perkataan tersebut dengan perlahan-lahan bila dia ajar dan diulang oleh gurunya tu. Maknanya perkataan ni dapat dilatih lah oleh guru dia.
Terima kasih kepada saudara saya Afiq Irfan. Jadi, saya Lukman Hafiz akan menyambung pembentangan untuk hari ini. Okay. Yang seterusnya ialah sebutan huruf vokal. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut, saya akan menunjukkan satu video yang kami telah menganalisis. Do these. Let me hear you say, Mama, Mama, Dada. Dada, What does a dog say? Now can you say, woof, woof? Let your turn say, woof, woof. Baba, Good job, woof, woof. And tell me, Papa. Good. And tell me, what does a bird say? Tee tee. Good. And what does a cow say? Moo. Do it again. Moo. Okey. Seperti yang kita tahu, huruf vokal terdiri daripada 5 huruf. Yang pertama A, E, I, O, U. Okey. Jadi, berdasarkan video yang telah saya tunjuk, saya dapat membuat analisis bahawa kanak-kanak tersebut dapat menyebut huruf A dan juga I dengan baik. Sebagai contoh, Mama, Dada, Papa dan juga Titi. Okey. Jadi kanak-kanak tersebut dapat menyebut 4 perkataan ini dengan baik dan jelas. Jadi saya dapat membuat kesimpulan bahawa kanak-kanak tersebut dapat menyebut perkataan yang mempunyai suku kata yang ringkas. Sebagai contohnya macam ma. Maksudnya tiada perkataan tersebut tiada suku kata gabungan yang kompleks seperti people. Maknanya jadi kanak-kanak yang menghidap aparasia ni mungkin akan mengalami sedikit kesukaran untuk menyebut perkataan yang mempunyai suku kata yang kompleks. Jadi seterusnya ialah perkataan yang kanak-kanak tersebut sukar untuk menyebut dengan jelas, iaitu perkataan yang mengandungi huruf vokal O. Sebagai contoh iaitu mu. Mu itu ialah bunyi lembu, tetapi kalau kita dapat dengar daripada video yang saya tunjuk tadi, kanak-kanak tersebut agak janggal untuk menyatakan huruf O itu. Mereka menyebut bunyi lembu itu sebagai mo. Jadi kita dapat lihat bahawa kanak-kanak tersebut mengalami sedikit kesukaran untuk menyebut huruf vokal O. This boy is going to open. What's he going to do? Tell me. Open. B, Good. Do it again. Open. Good. Open. She says, oh no. What does she say? Oh? No. No. no, Good. Do it again. Oh? uh, Now bite your tongue. Go. No. no. Good. Oh no. Jadi berdasarkan video di atas, saya mendapati bahawa kanak-kanak tersebut mengalami masalah dalam menyebut suku kata akhir. Sebagai contoh, huruf vokal O. Jadi kanak-kanak ini boleh menyebut vokal O apabila huruf O tidak digabungkan dengan huruf konsonan yang lain. Sebagai contoh, oh, no. O di hadapan kanak-kanak tersebut dapat menyebut dengan jelas. Tetapi huruf konsonan N apabila digabungkan dengan huruf vokal O, kanak-kanak tersebut tidak dapat menyebut perkataan itu. Apa yang disebut ialah oh, nah. Jadi dapat dilihat huruf vokal O yang di belakang, kanak-kanak tersebut menukar huruf A dan H. Jadi situasi yang kedua ialah huruf vokal E. Kanak-kanak ini tidak boleh menyebut vokal E apabila digabungkan dengan huruf konsonan lain. Sebagai contoh, perkataan open. Kanak-kanak ini dapat menyebut O di hadapan, manakala PEN, kanak-kanak ini tidak dapat menyebut perkataan itu. Apa yang disebut oleh kanak-kanak ini ialah O, E. Jadi di sini saya dapat lihat bahawa pertuturan mereka agak sedikit janggal lah. Mungkin kerana pola penekanan pertuturan mereka agak janggal.
Yang seterusnya ialah jeda. Jadi kita tahu dalam ayat jeda selalu digunakan sebagai hentian sementara bagi membezakan makna jika unsur ini digunakan. Jadi di dalam video tersebut kanak-kanak tersebut banyak menggunakan jeda. Sebagai contoh, perkataan open. Kanak-kanak tersebut tidak boleh menyambung terus suku kata itu. Cikgu kanak-kanak itu juga akan mengajar seperti open, open. Jadi maknanya ada jeda di antara suku kata tersebut. That one is ball. You did it. That's a ball. That's right. Hey, okay. Ball. Slide yang seterusnya ialah tekanan. Jadi dapat dilihat di dalam video yang telah saya tunjuk tadi, walaupun kanak-kanak ini gagap dan sukar untuk menyebut setiap baik-baik perkataan, tetapi tekanan yang dilantunkan oleh kanak-kanak tersebut itu tetap didengari. Jadi apa yang saya dapat simpulkan berdasarkan video-video yang telah saya tunjuk, yang pertama iaitu kanak-kanak ini sukar untuk menggabungkan huruf konsonan dan juga vokal. Ada perkataan yang telah digabungkan, kanak-kanak ini dapat menyebut dengan jelas. Tetapi ada juga perkataan setelah digabungkan, kanak-kanak ini tidak dapat menyebut perkataan itu. Yang kedua, mereka juga akan menambah fonem ataupun menukar fonem dan menghilangkan fonem. Contoh menukar fonem ini ialah vokal O, tetapi kanak-kanak ini menukar kepada huruf A, ataupun vokal E, tapi kanak-kanak ini menukar juga kepada huruf A. Untuk menghilangkan fonem, sebagai contoh perkataan open, kanak-kanak tersebut menyebut O di hadapan, tetapi EN di belakang hilang. Maknanya kanak-kanak ini menyebut O, Yang ketiga iaitu sukar untuk menggabungkan suku kata. Kanak-kanak Apraxia ini sukar untuk menggabungkan suku kata, terutamanya suku kata yang kompleks, iaitu gabungan beberapa huruf. Jadi yang terakhir ialah mereka juga mengalami masalah kelancaran untuk bercakap kerana kanak-kanak Apraxia ini ketika mereka bercakap mempunyai banyak jeda, iaitu mempunyai perhentian di antara satu suku kata dan suku kata yang lain. Maknanya mereka memerlukan mengambil masa yang lama untuk menyebut sesuatu perkataan. Maknanya ianya akan mengganggu percakapan mereka ataupun kelancaran pertuturan mereka. Jadi itu sahajalah daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.